Mana ada orang jual bubur Ashura? Tak, jarang jumpa. Orang bagi free. Bagi itu sedekah pula. Kena pula yang kita bagi itu pada orang-orang yang betul-betul memerlukan. Tu bubur Ashura. Walaupun sejarah dia tu dipertikaikan oleh para alim ulama, tetapi sejarah dia, kalau ulama besar-besar juga menyebutkan, umpamanya Syekh Daud Fatani, pasal apa bubur Ashura ni kita bubuh macam-macam. Saya pun dulu tak reti bubur Ashura ni kerja makan dah. Tapi baru ni sekolah buat kacau, guru-guru kena kacau tu, yang tengok macam, oh macam tu rupanya kacau bubur Ashura. Bubuh segala mak nenek ni. Sebab ketika mana Nabi Nuh alaihi salam, ketika mana banjir yang besar, mendarat kapal dia, mereka masak waktu tu, makanan yang pertama atas muka bumi adalah bubur, dan mereka ambil semua bijirin-bijirin yang ada sahaja buh. Sebab tu kita pun bubuh apa yang ada, kita tak buh apa yang tak ada, betul tak? Kita hanya ada pisang, ada kacang-kacang sikit tu, ada jagung apa semua, hak tu kita buh, hak lain apa tak buh, tak ada. Ada, kalau macam belah saya tu dia buah kacang, dia buah yang dia suka ya. Ada yang bubur pisang, ada yang tak suka pisang, ada yang buah durian, ada. Durian tak ada lah, kalau ada buah durian tu kita ada syak lah. Buah durian, moktan, hak tu bukan buah Ashura tu buah-buahan. Baik. Kacau buah Ashura, baik, pahala yang berganda insya-Allah. Baik, habis bulan Muharram ni, inilah mukaddimahnya. Kita masuk tajuk kita, iaitu hijrah. Mukaddimah baru hijrah, tapi insya-Allah tak panjang pasal saya tahu ibu-ibu ayah nak pergi Nuri pula. Baik, hijrah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu kita tak bicarakan sangat kerana ibu-ibu ayah dah mahir. Hijrah ini yang kita sebut hijrah, dia berasal pada perkataan hajara, iaitu perpindahan. Intaqala, berpindah. Hijrah ini dia merupakan sunnatullah, yang mana kalau kita tak pindah pun kita akan pindah juga, wajib. Umpamanya benda yang kita hijrah awal sekali adalah hijrah alam. Kita dulunya berada di alam ruh, kita berhijrah ke alam rahim. Daripada alam rahim kita hijrah lah ni, kita berada itu alam dunia. Alam dunia nanti kita pun tak lama ya ibu-ibu, kita akan hijrah pula ke alam barzakh. Daripada alam barzakh pun tak lama, tapi lama lagi daripada alam dunia, kita akan berhijrah pula ke alam akhirat. 5 penghijrahan yang menjadi sunnatullah. Kita tak hijrah pun kita wajib hijrah, iaitu daripada alam ruh pi kepada alam rahim, alam rahim pi kepada alam dunia pi kepada alam barzakh pi kepada alam akhirat. Juga kita berpindah umur kita. Saya dulu umur main dulu ni, saya rasa umur saya 25 kot. Saya belah main tahun ni. Naik 26, naik 27, nanti naik 28, naik 29, tu hijrah umur. Tu hijrah. Semuanya berhijrah, dan hijrah ini benda sunnatullah. Maka minta maaf cakap tak boleh kita samakan hijrah dengan pelarian. Wallahualam, saya tak kata apa-apa lah. Sama ada perkataan tu tersalah ataupun dah ditarik balik, cuma kita nak jelaskan. Kerana hijrah ini satu benda yang diangkat oleh Allah Ta'ala. Diangkat oleh Allah Ta'ala sebab disebut dalam Al-Quran jelas. Maka ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sesekali menterjemahkan perkataan hijrah kepada perkataan yang tak elok. Terjemah pada perkataan yang lebih cantik sikit. Mungkin dia salah terjemah. Saya rasa lagu tu lah. Terjemah lebih elok lagi kepada perkataan yang lebih cantik, hijrah. Maka setiap orang berhijrah. Allah sebut dalam Al-Quran, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah, dia akan mendapati di dunia dia ni harta yang sangat luas ataupun rezeki yang sangat luas. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, dan barang siapa yang keluar daripada rumah dia untuk berhijrah kerana Allah, thumma yudrikhul maut, kemudian dia meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia telah mendapat ganjaran di sisi Allah.
Wa kana Allahu ghafurur rahima. Adalah Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita nak bahas ayat ni hari ni. Wa may yuhajir, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah, dia akan dapat rezeki yang sangat-sangat luas. Kita tengok orang yang berhijrah, rezeki dia Allah buka. Sebab tu kita tak boleh kata pelarian kalau dia lari ke satu tempat, dia tak akan jadi orang senang, betul tak? Pasal dia lari ni, dia melari daripada satu benda. Jadi hidup dia tu tak, jaranglah kita kata pelarian ni kaya raya. Jarang. Pelarian ni dia rendah martabat dia. Tapi hijrah ini kerana Allah ni, Allah angkat, Allah bagi rezeki yang luas. Antara orang yang ataupun bangsa yang banyak berhijrah ni disebut sebagai 3J: Jerman, Jus dengan Jawa. Jus ni Yahudi, Yahudi. Jerman, Yahudi, Jawa. 3 bangsa yang paling kuat hijrah. Kita tengok orang Jawa dah, Jerman dengan Jus tu kita tak ambil. Jawa ni mesti orang Islam dah. Orang Jawa, tuan-tuan tengok Presiden Indonesia, semua Jawa-Jawa belaka. Jangan haraplah keturunan lain nak jadi. Hak Jawa ni juga pasal dia bangsa yang hebat. Dan orang Jawa ni pula kalau dia main di Malaysia ni, berapa parit yang dia buka. Tuan-tuan tengok di rumah saya Simpang 5 tu, parit Haji Mak Amin, parit Hali, parit Mak Tahir, parit semua parit belaka. Ustaz boleh tak main kuliah ni? Di mana tu? Parit lah, tahu dah parit. Habis kuliah daripada Sembang ni apa orang tak faham. Banjare Kulaan belaka. Dia main kata dia Ustaz, isteri Karuna ke apa tak, saya ingat Corona. Banyak cantik budak tu pasal Banjar, lebih kurang tang tu lah. Saya pergi kuliah tu, depa kenal saya. Depa letak kuih ketayak. Kita kenal kuih ketayak tu kan, tak kenal. Betul Ustaz makan tu dada gulung. Depa panggil dada gulung. Saya pun cari pasal nak ra'i orang. Dada gulung. Dia pun dia buat kalut, dia duduk gelak belakang tu. Dia kata, Ustaz makan dada gulung, saya buat sendiri. Dia kata, cari mana telur dada ni? Saya pun tak, minta maaf cik, mana telur lah? Ada Ustaz ni, hak warna hijau ni, yang ni ketayak, dada gulung dia panggil. Aduh, orang Banjar. Tapi orang Jawa pun banyak. Orang Jawa ni bangsa yang hebat. Begitu juga kita tengok di antaranya bangsa yang kita kenal, bangsa Cina. Cina ni bila mana kita tengok kajian, Cina yang duduk di luar tanah besar, mana kata yang keluar dari tanah besar, lebih kaya daripada Cina yang duduk dalam tanah besar. Hijrah mereka tu. Hijrah ni Allah tanya, wa man yuhajir, siapa yang hijrah? Cuma kita orang Islam ni dapat lebih kerana kita hijrah kerana Allah. Tapi siapa-siapa yang hijrah, dia akan jadi kaya. Begitu juga dengan kalau tuan-tuan tengok pemain bola hak baru ni, saya pun terkejut juga. Siapa dia baru ni? Messi kan? Oh, lelaki dah tahu Messi. Apa cik? Messi ni macam mana? Dia pindah pergi kelab mana tak? Tak tahu? Saya saja tanya. Kok tak? Kira tak tahu, alhamdulillah. Dia petah bila latih MC. Messi dia pindah daripada Barcelona pergi ke Manchester City. Gaji sehari dia, bukan sehari, sejam. Gaji dia sejam 78,000 duit kita. Sehari berapa juta lah dia bagi kau. Tu dia sejam. Nak apa? Perpindahan dia ke kelab yang lain. Safi Sali pun kalau pindah Indonesia, pindah PJDT, makin bertambah. Kita pun macam tu juga. Kita yang kerja daripada cikgu biasa, gaji biasa, naik sikit jadi PK, gaji besar lagi. Naik lagi jadi guru besar, gaji pun lagi besar. Naik lagi jusa pula, lagi besar. Naik lagi. Hijrah kita tu semakin besar lagi rezeki kita. Bukan takat duit je yang bertambah, pengalaman kita, rezeki kita, anak-anak, rezeki banyak lah. Baik. Jadi orang yang berhijrah ni, dia lebih hebat daripada orang yang tak berhijrah. Kalau macam kami ni, kami yang mengaji bidang agama, orang yang mengaji di luar, kawan-kawan saya lah, yang mengaji di luar, yang mengaji di Indonesia, yang mengaji di Mesir, yang mengaji di Syria,
Mereka lebih pandai daripada saya. Pasal saya ni duduk dalam Malaysia, tapi saya lagi pandai pada orang hak duduk di tempat tu ya. Pasal saya pergi mengaji juga di daerah, lepas tu pergi mengaji lagi di Negeri Sembilan, lepas tu mengaji lagi di Kuala Lumpur. Siapa yang hijrah ni, Allah tambahkan lebih pada dia. Orang kalau duduk dalam tempat biasa, dia lahir di situ, lepas tu mengaji di situ, mengajar di situ, biasa aja. Tapi hak yang dahsyat-dahsyat ni semua hak pelepasan Ustaz Fawah Makjan daripada Mesir, Ustaz Wadi Anwar daripada Syria, Ustaz apa lagi, saya pun tak ingat lah, ramai lah. Tapi makna kata semuanya berhijrah. Begitu juga dengan imam-imam mazhab juga mereka berhijrah, kecuali Imam Malik ikut, yang dia lahir di Madinah, duduk di Madinah, mengaji di Madinah dan menjadi ulama besar di Madinah. Baik, siapa-siapa yang hijrah dapat luar rezeki. Ibu-ibu berhijrah daripada dulu tak mengaji, lah ni rajin mai Darul Wahdah, hebat. Dulu Darul Wahdah ni tak ada, kita hijrah kita ada kan. Datuk buat benda ni, menjadikan orang-orang di sekitarnya ahli ilmu belaka. Kata kami ni rasa biasa aja. Biasa di sisi kita, luar biasa di sisi Allah. Kita biar kita rasa kita ni biasa di sisi kita dan di sisi masyarakat, tetapi kita luar biasa di sisi Allah. Yang tu yang kita nak. Allah angkat orang yang mengaji. Bahkan majlis ilmu ni pahala dia lebih banyak daripada majlis zikir. Betul tak? Sebab tu saya tak apa nak setuju orang yang berada di masjid dan surau ketika mana duduk tengah kuliah dia bawa tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi bila mana dia zikir, takut dia termasuk dalam golongan dalam majlis zikir. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita nak kita berada dalam majlis ilmu. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni disebut dalam kitab Lubabul Hadis, satu hadis yang dibawa oleh Imam Suyuti. Orang yang main mengaji ni, pen tak bawa, buku apa pun tak bawa, main dogoi balik dogoi, lebih baik daripada dia beribadah 1000 bulan. Lebih baik. Nak kata punya dahsyatnya majlis ilmu tu, main lena pun tak apa. Tapi jangan lena semua lena. Kata ustaz tu main lena lah, semua lena. Dan nak mengaji ni jangan pilih tok guru. Dia tengok hak ni sedap ni, kita nak main. Hak ni tak apa nak sedap, tak payah main tak apa. Ustaz Muhammad budak ni misal pun baru nak tumbuh, tak payah pilih. Hak muda ke hak tua ke, saya ni taklah mengajar, lebih kepada motivasi lah kan. Kalau ayah saya tu dia mengajar lah, saya ni lebih pada hawan jentik-jentik gitu lah. Kalau ayah saya ni pelampak, tak rasa sikit. Saya jentik tak apa nak rasa kan. Tapi mai saya mai, tuan-tuan mai, kita duduk dalam majlis ilmu. Dan mengaji ni jangan pilih guru. Depa kalau tok-tok guru hak tua tu bukan mai. Tak mai. Tok guru tu lah kena mengajak tiang dengan kipas. Itulah penuntut setia dia. Hak yang mai tu pula sama-sama tok guru. Hak kaki patah. Mai pula menyandak di balai raya tu, bukan masuk apa, menyandak balai raya tu. Habis isyak balik orang tua tu. Hak yang mai cari tiang ada 6 orang kan. Dia masuk tiang tu dah, patah balik tu. Takkan cari tiang belaka. Kadang-kadang kita terlupa satu benda yang sebenarnya mengaji dengan tok guru ini lebih lagi dia punya dia tu, keberkatan yang ada pada mereka, yang Allah bagi. Bukan mereka tu berkat, Allah bagi berkat pada mereka. Hak yang muda-muda ni jangan duk mengaji sangat. Hak muda-muda ni jangan sangat. Macam saya ni, tapi sekali ada lah. Jangan mengaji sangat dengan orang-orang muda, kecuali maka alim. Orang muda ni kalau kata Syekh Nazrul ni, dia banyak lahan dia banyak salah dia. Banyak salah dalam percakapan. Sebab tu kita lebih pada motivasi, kita tak salah lah. Mengaji ni, mengaji dengan tok guru. Mengaji dengan ustaz-ustaz yang muda ni boleh juga saya sekala untuk seronok kita. Dia pun cakap je lah, lantang. Tapi tok guru ni dia biasalah gigi pun tak ada lah. Dia tak nak je lah. Anak muda ni pompang ustaz-ustaz muda ni. Ataupun ustaz tua yang ilmunya muda. Kalau ustaz muda ilmunya tua tu lain lah. Pompang kita balik apa pun tak dapat.
Apa pun tak dapat. Tapi tok guru tua balik terasa. Walaupun mengaji dengan tok guru dia memang susah, letih. Dia main bismillahirrahmanirrahim. Lena lah 5 orang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setengah lena. Habis muqaddimah. Adapun bermulalah lena sekalian. Tinggal seorang je. Tok siap. Mata pun duduk gitu lah. Dia kata kalau aku kelam habis tak ada siapa arah. Mengantuk. Tapi hak ni yang nak bagi berkat kat kita. Hak ni lah yang nak mendatangkan rasa lah hati kita. Balik mengaji sikit lah. Balik rasa awak aku ni buat amalan banyak lah. Tu. Sebab mengaji dengan tok guru ni. Mengaji dengan tok guru ni dia dahsyat. Dan kalau kita tengok syarahan tok guru dengan anak muda beza. Anak muda ni kalau ada syarah bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam, kita tanya dia, Ustaz, apa makna wassalatu dan salawat? Tak, salawat ni makna dia apa? Salawat ni makna dia salawat lah. Tak, salawat tu kan bahasa Arab. Jadi makna dia apa? Maklum, kan saya dah abang 3 kali, salawat tu makna dia salawat. Salawat lah. Tak, saya nak tahu salawat tu apa dia? Salawat lah, duk lawan salawat dua orang tu. Kawan ni salawat lah kali bersilat tadi. Kalau tok guru ni dia terang, salawat ni 3. Yang pertama Allah salawat. Yang kedua malaikat salawat. Yang ketiga kita salawat. Kan ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Dan kita pun salawat juga. Tok guru kata kalau Allah itu salawat maknanya rahmat. Kalau malaikat itu salawat maknanya istighfar. Kalau kita salawat maknanya doa. Boleh anak muda nak syarah gitu. Tok guru syarah tu. Kalau Allah selawat kat Nabi maknanya Allah bagi rahmat pada Rasulullah. Kalau malaikat selawat pada Nabi, malaikat meminta keampunan daripada Allah untuk mengampunkan dosa Rasulullah walaupun Nabi ini tidak ada dosa. Kalau kita bersalawat maknanya kita berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakan sejahtera kepada Rasulullah. Tu. Ni orang tanya salawat. Tak payah tu lah tanya apa beza rahmat dengan nikmat. Ya dah. Maklum ni tanya soalan simple sangat. Samalah. Kalau sama awak ada dua perkataan. Rahmat dengan nikmat sama lah. Mana sama? Rahmat tu apa semua yang datang daripada Allah. Nikmat yang dapat kat kita. Allah bagi rahmat ni banyak. Rahmat ni Allah bagi hujan. Tapi kadang-kadang hujan tak main kat kita. Kena kat tempat lain dapat nikmat hujan. Kita dapat rahmat tu, hujan tu ada tapi tak sampai kat kita. Tu saya awak yang pergi petang tu. Saya dah apa tadi lah. Hijrah. Terlari jauh tu. Hijrah. Orang yang berhijrah ini Allah akan tambah. Maka kita hijrah untuk belajar. Saya pun tadi masih mengaji. Kalau pengajian ni hari Sabtu memang saya tak boleh main lah. Hari Ahad boleh. Hari Sabtu saya mengaji di Bertang pukul 9 sampai pukul 5. Hari Ahad minggu ketiga saya berada dengan Syekh saya, Syekh Rosan Tuani pada Syria. Setiap bulan dia main di pusat pengajian, dia ada konsol tu. Jadi mengaji lagi dengan dia. Jadi saya pun mengaji, tuan-tuan pun mengaji, sama-sama kita mengaji. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buaian sehinggalah ke dalam liang lahat. Ketika mana ustaz ataupun tok imam mentalqinkan kita. Tu bagi orang yang berhijrah. Bukan setakat manusia sahaja hijrah Allah angkat. Selain manusia, kalau kita nilai, kita kaji, selain pada manusia pun Allah angkat juga binatang. Kalau burung ni ada lebih kurang 10,000 spesies yang saintis jumpa. 1,000 daripada 10,000 ni adalah jenis burung hijrah. Kan kita rajin sebut burung hijrah ni. Burung hijrah ni dia terbang ratus ribu kilometer lah. Nak pergi ke Australia lah dan sebagainya.
Burung hijrah, bila mana dia hijrah, kita kata orang yang hijrah, Allah buka, Allah luahkan rezeki dia. Apa yang dapat agak burung tadi? Di Kuala Gula ada sanctuary bird yang mana diberi makan burung free, bagi makan free kat burung. Kita pun atau burung tu pun tak sangka dia boleh makan free. Manusia bagi makan free di Kuala Gula untuk burung hijrah. Kemudian dia terbang lagi pergi di Putrajaya pun ada sanctuary bird juga, makan free lagi. Kalau dia tak singgah di Putrajaya, dia singgah di Ampang, Kuala Lumpur. Di Ampang ada zoo negara. Dia masuk zoo tu, hak yang jaga zoo tu dia bukan kira asli binatang mau dia bagi makan. Kalau kita kena bagi makan tu, kena tengok siapa dia tu. Semua dia bagi makan. Nak kata burung hijrah pun Allah bukakan rezeki dia luah daripada binatang-binatang yang lain. Tengok beluk penyu, no? Penyu ni Sabah kata dia punya, Melaka kata dia punya, siapa lagi? Terengganu. Sebenarnya penyu ni haiwan hijrah. Dia berenang 78 hari, lebih kurang saya tak ingat, 3,000 km kot. 3,000 km. Tonton tengok sendiri lah. Dia punya berenang itu dia hijrah. Dia hanya singgah untuk bertelur. Tempat-tempat persinggahan dia. Apa yang jadi dekat penyu ni, bila mana dia haiwan hijrah, telur dia orang jaga. Betul tak? Telur dia orang jaga. Mana ada kita pergi jaga telur kura? Kura telur kita ni jangan duduk kacau. Telur ni maklum jaga ni. Telur kura ni. Pergi jaga telur tuntung. Tembak duk pergi ulang alik sungai apa? Ni jaga telur tuntung. Tak ada ajar nak tu kata. Tapi tak, penyu dijaga telurnya. Sebab apa? Dia haiwan hijrah. Bahkan penyu dijaga daripada telur sampai menetas, dilepaskan balik. Dia sendiri dijaga. Dibuka pula bahagian-bahagian untuk mengkaji penyu. PhD penyu, master penyu lah, degree penyu, semua ada. Bahkan telur penyu ni dia ada satu tempat simpanan khas dia. Saya punya isteri tu, pakcik dia, keluarga pakcik dia ni di Pulau Rendang. Dia kerja bahagian penjagaan telur penyu. Dia suruh kami pergi lah, dia suruh rasa telur penyu ni. Dia kata nak jual ni tak boleh dah, pasal dia dah jadi makanan ataupun dia di telur yang terkawal lah. Dia tak boleh jual dah. Punya dahsyat tu. Tuan-tuan, Allah jaga. Tengok lagi binatang yang lain, ikan salmon. Ikan salmon ni hijrah. Dia berenang selama 6 bulan, 700,000 lebih dia berenang. Dia lahir di sungai, membesar di laut, patah balik main sungai. Patah balik main sungai. Apa yang jadi pada dia? Telur dia, telur yang paling mahal, telur ikan salmon ni. Kalau tengok di YouTube tu tahu, dia perlu ambil telur dia tu. Kemudian daging dia ataupun isi dia. Saya pergi Maidin Parit Buntang. Saya ni kira kami luar sana ni Maidin Parit Buntang lah yang dekat. Kalau Maidin Bukit Tajam tu jauh. Pergi Maidin Parit Buntang, saya tengok sendiri list di situ paling mahal dia ikan salmon. Mana ada jual di kedai-kedai runcit biasa ni. Kita pergi makan kedai nasi goreng tu, apa bang, nasi